Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala syarat-syarat tayammum. Kita sambung bab tayammum. Yang pertama, sudah masuk waktu. Yang kedua, tidak mendapatkan air setelah berusaha mencari. Yang ketiga, dengan debu yang suci. Yang keempat, berhalangan menggunakan air bersebabkan sakit. Yang kelima, suci daripada najis. Jadi syarat yang pertama, sudah masuk waktu. Jadi bila belum lagi masuk waktu sembahyang fardu, tak boleh lagi kita bertayamum. Umpamanya dekat nak masuk waktu asar, kita tak sembahyang lagi, zuhur sembahyang dah, nak tayamum awal-awal untuk asar tak boleh sebab tayamum ni dia ganti pada air. Jadi maksudnya kena cari air dulu. Cari air sebelum masuk waktu asar dia tak panggil darurah. Sebab ni untuk orang kepik. Untuk orang yang terkepik. Terkepik mana? Cari dah air tak ada, barulah dibenarkan tak guna air. Ni dah, walaupun kita cari awal cari air, dia tak panggil kepik gitu. Batu. Yang kedua dia kata tidak mendapat air setelah berusaha mencari. Bila masuk waktu cari air, tak ada baru boleh tayamum. Cari dah tak ada baru panggil kepik. Duduk dengung gitu nak tayamum selalu, melainkan pada tempat yang memang tidak ada air, kata setengah ulama, umpama orang yang kurung. Itu pun kalau dhaif. Jadi kalau kita nak tayamum, masuk waktu dah. Kita sekarang tak berlaku tempat padang pasir ni, bukan duduk negara padang pasir. Kita biasanya tayamum dengan sebab sakit. Wa in kuntum marda aw ala safarin, dan jikalau kamu itu sakit ataupun musafir. Musafir itu maknanya orang yang berjalan tak ada air, tak sakit. Kita yang pertama, wa in kuntum marda. Kalau kamu sakit, sakit tak boleh kena air. Kalau kena air jadi tambah sakit, kena air jadi lambat baik. Maka kita pun tunggu masuk waktu maghrib, tayamum. Sakit lagu mana? Bukan semua sakit yang ada syarat ni. Di antaranya sakit berat yang memang doktor kata tak boleh kena air. Sebab apa? Kalau kena air jadi buruk luka tu, boleh tayamum. Tapi kalau penyakit tu kena air tak ada apa-apa pun, molek mudah, tak boleh tayamum. Walaupun luka tu panjang 350 jahit daripada tekak sampai belakang, lepas tumi, tapi kalau kena air ada benda, tak boleh tayamum, kena wuduk. Sebab marda tu tak wujud. Maksud marda bukan rasa sakit. Dah kalau pedih tak boleh tayamum kok. Pedih ni dia sekejap, cak kena pedih, tu ada dulu. Ni bukan jenis sakit. Luka atau penyakit tu kalau kena air jadi lambat sembuh. Tak sakit kena kalau kena air, tapi bila kena air hak baik seminggu jadi 3 minggu, boleh tayamum. Hak sebulan baik jadi 3 bulan umpamanya. Tapi bila kena air tak sakit, boleh juga tayamum. Luka tu kalau kita berwuduk, kita mandi junub, kena air, dia akan jadi paruk. Paruk yang nyata. Dia ada paruk tak apa nampak, ada paruk hak nyata di tempat yang kita duduk beradab pada orang. Seperti pada muka, pada muka. Umpama sikit luka sini, tapi kalau kita ambil air, kita tayamum, kita kena air, luka tu ada besar picit 5 sen luka. Dia jadi, kalau kena air dia jadi hitam. Nampak? Hitam ni parut uduh panggil.
Hitam pada muka. Walaupun besar clicking, hitam di muka tu sebab kita pergi kena air, boleh tayamum. Nampak? Tapi jangan tayamum serema gitu. Ambil wuduk dulu. Luka ada tepi ni, ambil wuduk dulu, basuh kat tempat dak luka. Sini tak mungkin kena air, takut jadi parut hitam. Basuh muka tu. Dah sini jangan pergi kena air. Habis basuh muka, sini taruh lah. Baru tayamum. Sapu debu ke muka, sapu debu ke tangan kanan, tangan kiri. Selesai. Baru sambung basuh tangan. Nampak lagi? Aku tak faham, bahan tayamum saja. Wuduk tak faham. Tapi kalau duduk tempat yang orang tak nampak, maka tak boleh tayamum. Umpamanya akan jadi parut nampak, tapi tak belakang, apa nak tengok tak belakang, atau peha, punggung, orang nak tengok tu, bukan cakap nak selok kain. Tu biarnya hitam ya. Tapi parut tu lekat di muka kalau kena air, tapi parut tu dia jenis dak hitam, dia parut tu akan jadi sama hilang gitu. Tu dak boleh tayamum. Jadi kita tak boleh kena air, takut jadi parut yang menghuduhkan, mencacatkan pandangan. Tu saja boleh tayamum. Yang ketiga, dengan debu yang suci. Debu tu debu tanah. Sa'idah tu maknanya tanah yang berdebu. Khabar dah gitu kan? Tanah yang ada debu. Tanah liat, kita tepuk tak lekat benda. Tak boleh. Tanah kor, tanah keras, macam batu tanah tu. Setuh tak ada benda. Tanah yang berdebu. Sama ada debu tanah tu duduk atas tanah, lekat di batang pokok, bubuh dalam pinggang, bola tapuai, boleh belaka. Atau debu tu bukan oleh angin. Nampak angin debu hari. Lari tanah lalu, debu orang atas belakang lari tu tiup angin. Kita pun tak ada tangan gitu. Boleh lalu. Debu yang tak suci ni, mana tanah tu kena najis. Bekas kucing kecing atas tanah tu. Kita kering, kita tepuk, tak boleh. Khabar dah kalau najis atas tanah, cara basuhnya curah air. Tak payah mengalir-ngalir curah air. Katakan tanah, lepas tu marilah penatang atau orangnya kecing, lebih kurang besar pinggang basah tu, kita nampak lah air kecing dia. Cara nak basuh tanah, kita ambil air terjiru biar rata besar pinggang tu, lepas tu dia serat masuk dalam tanah, kering, suci balik. Nampak tak? Dia air najis tu dia masuk dalam tanah. Dia gitu. Jenis yang kata kena lak, jenis kata kena air lalu latar kerah, jenis batu macam seming, macam sebab ada kat rumah orang dia tanah, rumah tu tanah macam rumah orang sebelah luar lah, rumah orang India, rumah apa, rumah Arab, dalam tanah. Macam dia jenis hidup badui, duduk di kemah Badawi. Dia kemah kan, dia luar pasir, dalam pasir. Luar pasir, dalam, tapi comel lah kemah, tapi dalam pasir. Ada meja makan, ada sofa, tapi pasir. Dah nak kecing atas pasir, buat kan ni. Jiru hari lalu ada pasir. Jiru atas pasir tu air. Macam kita kalau Terengganu ingat, rumah-rumah setengah rumah tu dia, dapur tu tanah. Atau rumah latar kayu. Dapur tu dia tak busmi lagi. Turun dapur dia latar tanah. Dia turun tanah, turun tanah tu mana tanah bawah ni. Jadi jiru air atas tanah, dia pun serat, masa basah tu tak boleh lagi, masa kering suci. Berhalangan menggunakan air sebab sakit, terang dah tadi sakit. Sakit sikit-sikit dah boleh, sakit berat. Sakit membawa kepada mati, sakit membawa kepada cedera anggota, sakit membawa kepada jadi cacat anggota, sakit membawa kepada lekat parut yang hodoh, sakit yang jadi lambat sembuh. Baru boleh. Yang kelima, suci daripada najis, iaitu anggota tayamum tak boleh ada najis. Begitu juga dengan tubuh badan kita. Kalau wuduk lain, kita nak ambil wuduk, di lutut kita ada tiap ayam, sah ambil wuduk. Tapi kalau tayamum tak boleh. Pasal dia bukanlah seperti wuduk, dia mengangkat adas, dia merengankanlah. Istibahatus solah, mengharukan sembahyang. Jadi niat tayamum seperti berikut. Nawaitu tayammum al istibahatis solah fardhan lillahi ta'ala.
aku berniat tayamum untuk dapat mengerjakan solat fardu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita masa mana niat? Tengok gambar. Yang pertama, letak dua belah tangan di atas debu untuk disapukan ke muka. Pegang gini. Niat lain kali kalau ada sakit, ada seming kaki, tangan baru. Tak nak kena air, buat tapak tangan gini, tepuk gini. Atas debu. Masa tu niat, aku niat mengerjakan tayamum untuk membolehkan sembahyang. Dalam hati tu lah. Saja aku tayamum untuk membolehkan sembahyang. Niat tu. Takut kata kita tak payah belajar lah apa, kita kan wadah masih. Dia kira dia tak kira wadah masih. Wain kuntum mardah, sakit tu amat. Seming ada. Seming tangan kanan atau tangan kiri atau seming kaki. Biasa tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki itu situ seming. Jarang kau seming punggung. Apa seming punggung? Salah duduk atau bubur surga. Seming tangan. Bila seming tangan ambil wuduk dah nak kena air. Seming ada ataupun ada belak patah pergi ikut temuding. Situ tayamum. Ni kalau kita ulang balik ni, kakak gigi tanya pula. Nak balik atau ajar orang pula. Seming ada di tangan kanan. Buat contohlah. Kak gigi tak lagi kira tanya dah kalau belak mana pula belak? Kau anda lah. Ada benda halang ni. Ni kalau belak ni ada buah buluh dia buah buluh. Lepas tu baru patah sini. Dia masuk dia buah buluh, buah kayu. Diikat tu panggil belak. Ikat. Jadi ikat kemah kalau buah air memang tak kata. Tayamum. Kena tayamum. Dia tak sah mayang. Dah basuh tak kata nak mandi junub tak boleh. Tayamum ni kena belajar ni. Dah naik atas hospital ni dah seming dah, siapa nak pergi ajar atas tu? Dah kalau kata duduk atas hospital 2 minggu. Dah kalau tak semayang 2 minggu. Sehari 5 waktu. Dia nak semayang mana? Kena semayang ke? Lagi ke bodoh. Masa ni masih tak kena seming lagi. Belak ke seming kau anda mozaik ke apa? Jadi katakan seming ada tangan kanan. Nampak? Kita pun ambil wuduk. Mula-mula ambil wuduk macam biasa. Muka dah seming. Ambil wuduk. Basuh muka, koma hidung, lepas tu basuh muka. Niat ambil wuduk. Lepas tu nak basuh tangan kanan ada seming. Sampai sini seming. Tak boleh. Situ baru tayamum. Ingat siapa kat anggota wuduk tempat yang tak boleh kena air, situ tayamum. Kalau seming tu separuh kat ni saja. Sini tak seming nampak lengan. Maka lepas basuh muka, basuh tangan tak boleh kena air. Gitu juga kalau sini luka, kena air panas, tak boleh kena air. Sini jahit kiri kanan ni. Tak boleh kena air. Sini tak kena. Basuh dulu, wuduk dulu anggota ni. Faham? Nak sampai kat ni tak boleh dah. Baru tayamum. Gitu juga hak seming semua sampai siku. Lepas basuh muka, tayamum. Tayamum, tepuk debu, niat mengharukan semayang, ganti tangan tak boleh kena air. Niat itu. Sapu debu di muka. Lepas tu tepuk sekali lagi. Tengok dia kata. Menyapu muka dengan 2 debu, menyapu 2 tangan sampai siku dengan debu pula. Lepas tu tepuk pula sekali yang kedua, 2 kali At-tayammumu darabatan, Nabi kata. Tayamum 2 kali tepuk. Tepuk pertama sapu muka, tepuk yang kedua sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Kalau orang yang tidak ada apa-apa, kerana tak ada air saja, maka letak gini sunat. Letak gini, tolak. Ni debu ni. Ni ada debu. Letak tangan ni, tolak gini. Tarik gini. Bukan buat macam air gonyong. Kan gitu. Tok gini debu, tok gini dia kena belakang tu. Lalu buat atas debu ni. Nampak dia seolah-olah ta'abbudi, taat perintah Allah Taala. Kita pun tak faham macam mana dia boleh meringankan hadas. Nampak? Batu tangan kiri, tok hak ni pula ni, ada debu ni, tok gini. Tarik itu. Dah ni kelebihan yang Nabi kita seorang dapat, 5 kelebihan. Yang Nabi lain tak dapat. Hak tanah ni Nabi kata ju'ilat niyal ardu tahura, dijadikan bagi aku ini tanah suci. Tu maknanya boleh suci.
Umat dulu belum Nabi kita tak boleh. Tak ada air, kena cari air juga wudu. Tak ada, butang tu kan. Nangguh kan. Siapa jumpa air? Kita tak ada air, tayamum. Sakit boleh tayamum. Nabi seorang dengan umat kita lah boleh guna tanah. Baik. Jadi lepas pada tayamum, lepas pada tayamum, buat benda pula Haji Mat. Lepas pada selesai tayamum, tepuk muka dua sekali, tepuk tangan, sapu tangan kanan dua belah. Buat benda pula. Katakan ada semih tadi ya. Siapa atas semih? Ada balut, siapa tak balut? Dia tak kata, bukan ambil debu buat gini. Bukan gitu macam buat kuih, bukan. Buat lalu gitu isyarat gitu, faham tak? Ni lepas tayamum ni, buat mana pula? Kaki mana tangan kanan, tangan kiri pula. Mu kaki selalu. Mana sah? Tak. Dah tangan kanan je ada semi. Tadi basuh muka, lepas basuh muka tak basuh tangan kanan, tak boleh ada semi, ada belak, ada mozek. Maka tayamum, sapu muka debu, sapu debu ke muka sekali, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Selesai tayamum. Selesai tayamum. Dah okey kau? Hujan. Beralus ni. Basuh tangan kiri pula. Nampak? Basuh tangan kiri pula. Takut tak faham kan, mau tak faham. Dia kira tangan dia ada semi, tayamum saja. Pek dah ambil wuduk. Mana sah? Tengok. Waktu kan. Salah faham. Dia tangan ada semi. Tak ayo aku gaya. Ingat ke buku. Ada. Kereta TV 468, tolong alih kenderaan anda. Sikit lagi nak kena gesek di lori ni ya. TV 468, sikit yang alih ni. TV 468, tolong alih sikit. Sakok orang nak tubik ni. Jadi tadi dah tayamum, sapu muka debu ke muka, sapu debu ke tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan ada semi buah sapu, tangan kiri tak ada semi buah sapu. Ingat tu, lesak tu sambung balik wuduk tadi. Ingat baik. Ingat dulu kini selamanya basuh tangan kanan pula. Habis basuh tangan kanan, sapu kepala, telinga, kaki. Nampak lagi yang? Ingat tu. Pasal ramai orang di tangan semi, dia pakai tayamum saja. Kata buat apa tayamum saja dah? Tanya kawan aku. Suat gitu kawanmu ngajar ni. Dok dia mak nempik kau. Mana boleh tanya kawan gitu. Bunuh jahanam gitu. Abak nak tukar poket apa lah tanya dia. Sekali lagi baik. Tangan kanan ada seming. Kata mana seming tu ada di tangan kanan. Siapa habis siku? Okey, kita start ambil wuduk. Basuh tangan, air ke hidung. Basuh muka. Niat mengambil wuduk macam biasa. Lepas basuh muka, giliran tangan kanan. Giliran tangan kanan tak boleh basuh, dah ada seming. Situ start tayamum. Nampak lagi? Tayamum buat mana? Tepuk tangan buah atas debu, niat saja aku bertayamum untuk mengharurkan solah, ganti tangan kanan hak lali kena air. Ingat dalam hati. Ingat gitu saja tak apa dah. Tak mesti mari jujuk gitu. Lepas tu tepuk atas muka. Tepuk pula atas ni. Sekali lagi, bahan atas mi. Hak ni bahan atas ni. Selesai tayamum, selesai dah. Selesai tayamum, sambung balik wuduk, basuh tangan kiri. Basuh tangan kiri, sapu kepala, telinga. Dah. Kaki. Sambung balik. Itu masalah. Seming ada sekerak saja, kat siku saja seming. Sebab ni tak ada seming. Sini patah siku. Patah siku, bahan di kapal layar. Faham tak? Sini molek. Jadi ingat, depan ni ada molek. Okey. Wuduk dulu, lepas wuduk basuhlah tangan dulu. Atau nak tayamum dulu pun boleh. Basuh tangan dulu tak apa, basuh tangan dulu. Sampai kat ni tak boleh kena dah ada semiyah ni. Baru tayamum. Sambung sini dah habis ni, juzuk wuduk dah habis ni. Tayamum, tepuk debu muka, tepuk debu tangan kanan, tangan kiri sapu. Habis dah, sambung kiri balik. Selesai masalah. Masalah yang ketiga, seming ada tangan kanan, lepas tu ada kaki kanan. Umpamanya. Dua belah. Tangan kanan seming, kaki kanan pun seming juga. Seming kat anggota wuduk. Kalau seming kat bukan anggota wuduk tak apa, seming peha, seming letup, ada masalah tu. Baik. Basuh muka.
Lepas basuh muka ambil uduk, niat ambil uduk, nak basuh tangan tak boleh, ada seming. Tayamum. Tepuk muka, tepuk debu ke muka, niat tayamum, tepuk debu kali yang kedua, sapu tangan kanan ada seming, sapu tangan kiri tak ada seming. Selesai masalah tayamum, sambung basuh tangan kiri, uduk. Lepas tu sapu kepala 3 kali, basuh telinga 3 kali. Lepas tu basuh telinga benda pula. Batu, kaki. Kaki tak boleh. Pasal apa? Ada seming. Nampak tak? Ada seming pula Tayamum pula sekali lagi. Nampak tak? Tepuk pula debu ke tanah, sapu muka, niat mengharukan solat, ganti tepat yang tak boleh kena air pada kaki, dalam arti niat gitu je lah. Sapu kali lagi ke muka, sapu tepuk kali lagi, sapu tangan kanan, sapu tangan kiri. Selesai tayamum kaki kanan. Habis sambung basuh kaki kiri, tak ada seming. Nampak lagi? Selesai tu. Tak suruh faham kot lain habis masalah. Tak. Lepas tu tak boleh nak sapu debu. Pasal apa? Tangan dua-dua seming. Cakap gitu. Nak sapu kan ni? Takkan nak buat sapu. Nak buat kan ni? Takkan nak gaji seming. Nak buat kan ni? Haji Mak, jawab. Kan kita buh lalu. Nak tanya tak erti. Nak buat kan ni? Wajib tayamum tak? Tak semayang. Mana boleh tak semayang? Mu kacau alam. Ada lagi wah yoping tu. Buang-buang dah. Mana boleh tak semayang, wajib semayang bawah. Tak kira gini. Dia lagi boleh suruh orang, kena suruh orang. Tak, kena suruh orang. Suruh mana? Katakan kita ada orang, ada kawan, ada anak, ada adik-beradik, ada bibi, ada kok anda lah, orang gaji. Sapu-sapu sajalah. Okey, kita nak gerak tangan seming gitu. Jadi dia ambil uduk lah. Dia jeru air muka kita. Dia jeru air muka kita, niat ambil uduk. Lepas tu suruh dia sapu debu ke muka. Pasal apa tangan dua ni tak lihat. Dia sapu debu ke muka, kita niat tayamum. Tangan kanan, tangan kiri. Habis tu dia sambung uduk. Dia gitu. Sebelah je seming. Tak nak gerak. Jadi nak sapu tangan kanan kan ni? Dia nak buat cakap gitu. Ikat dia tekak dengan sepoket-sepoket ikat. Dah lain gerak kan ni. Hak ni nak buat kan ni. Hak ni kita buh di debu sekadar dapat. Kalau ada orang tu kena sapu debu. Budak tu kata boleh pak cik kalau kita nak upah 10 ya. Kena upah. Kau sama lah kan? Kalau orang minta upah, kena upah. Gitu juga nak pergi ambil debu boleh saya turun bawah. 5 riyal. Pakcik kata Allah 2 riyal dah orang. Lapar tekak bawah turun. Faham tak? Takkan nak berebut lift pernah lagi. 5 riyal kena bayar. Tak ada piti nak bayar, Baitul Mal kena beri. Siapa dia mati. Faham tak? Duit Baitul Mal. Duit negeri yak Baitul Mal. Wajib tak beri berdosa jabat agama. Faham? Kau dah kan? Banyak guna Baitul Mal. Bukan buat musim. Messi? Ya, boleh kalau Messi tu nak layang, laku Messi tengok muka luga. Tak? Boleh? Upah Messi tak ada masalah. Messi mana layang ni? Messi panggil suruh alih patah dah layang. Tak? Melainkan duduk buat hok cak naga. Nak tubik li cak alik kandang tu lain, pecek laceng je. Ting, tu sedap tu buat tu. Naik lik kiri tu cak ayang, lik kanan. Tu wak satu. Boleh panggil Messi. Messi kata benda. Usi. Nak ke gosok gusi. Dak suruh tukar channel Gusti. Dah lah kaya-kaya situ. Nak duduk kat orang kaya ada biti, nak ada biti mana? Selesai masalah. Retialah tayamum. Lepas tu mentertibkan. Biasanya kita tertib. Tak ada orang tayamum tangan dulu, muka dululah. Sunat tayamum yang pertama baca bismillah. Tak baca bismillah, sah tayamum. Sama macam wuduk. Yang kedua menipiskan debu. Bila kita tepuk banyak ngak lekat. Sunat sapu. Nabi sapu gitu. Tepuk gitu tidak tangan habis dia ada gak lekat. Hak nipis. Hak nipis tu sapu. Kalau tebal kita buah jadi muka jadi debu muka jadi macam gemamo. Dah. Air keruh kena walek lah. Air teguh jenis air
telaga jenis tu, darat-darat ngek lah. Bila kita ambil wuduk tu molek lagi. Masa wirid dah lepas sembahyang, nak muka jadi putih lagi. Nah, ada tak? Satu hari kita pergi daerah pondok Kubang Ikan. Duduk kat seminggu kat sini. Jadi pondok tu yang susahnya air telaga lah. Situ kena mandi awal kalau subuh. Sebab air dia kalau mandi dalam 20 orang jadi keruh dulu. Orang pondok 100 lebih. Jadi kena siapa turun? Orang turun pukul 4.30 beres. Air molek. Okey. Jadi dah orang kucang dengan timba 5-6 orang kucang. Hak kediang tu macam air tu. Bukan Neslo. Neslo. Dak. Hak kediang memang keruh. Jadi kediang nak mana? Takkan kita nak berbuk hari nak tu. Biar orang lain dulu, tuan rumah dulu ramai-ramai. Kita bahan 5.30. 5.30 tu ramai. Jenis bangun lewat lebong mandi. Walaupun kita lak apa semua. Bila kita sembahyang subuh di wirid ni dia setengah jam kering jadi putih muka. Putih lepu macam ke mawar. Jadi masa wirid tu mu tengok apa tengok mu. Putih lepu muka. Siang orang ngaji tak. Ni ngaji pondok. Nak mapuh lagi. Ngaji kat dunia kau senang kau. Ada ekong, ada apa, ada tahu makma, ada apa ni kau. Mandi air keruh itu lah. Duk ngaji hadis Nabi, duk ngapa tafsir, duk ngapa apa. Dak Islam. Wa sayaudu ghariba. Tak kembali menjadi dagang. Belajar 40 kitab muka ke mau. Seseorang. Belajar dunia dah. Tengok belajar tu akademi fantasial. Tidur ngekong apa ada siapa akik, siapa awah anggur macam-macam. Ni dah lah belikan kering sebuku. Gatung atas satu atas. Esok ada juga matiku. Nak cari ilmu akhirat. Sebab itulah kalau naik kereta tengok budak-budak pondok duduk tepi-tepi jalan BT 50 ya. Nak makan minum dia hidup susah dah. Makan susah, hidup susah. 50 ya orang tengok dia fahami goreng telur labar. Apa salahnya? Tuhan tak bawa kita pula tak. Dah anak kita ngaji orang putih lagi dah. Dia bagian gaji jadi ulama. Biar putih tak. Beralih nak mampu. Yang ketiga, mendulukan yang kanan dari yang kiri. Kata faham kiri dulu makruh sengaja. Kalau tak sengaja tak payah ulang dah. Umpamanya kita ambil wuduk salah pergi basuh kaki kiri dulu. Sah dah. Sambung kaki kanan je lah. Kemudian tertib berturut-turut. Yang membatalkan tayamum. Setiap yang membatalkan wuduk batal tayamum. Lepas tayamum ketuk. Batal tayamum. Kena tayamum semula. Tayamum lebih cepat daripada wuduk. Lebih bagus daripada wuduk kalau nak kita. Sebab kita hak dah tayamum, kita nak nampak tayamum ni benda yang payah. Dah tak basah dah dak benda. Wuduk bersedia-sedia habis air. Selagi banyak anggota kena koma kenapa? Debu yang koma. Ada rebah gitu. Kata apa? Tayamum. Tayamum ni koma debu gitu. Jadi apa muka sebetul je kita tepuk gini dah debu duduk lah pinggang dah. Dia ambil tanah-tanah hak bersih apa semua. Kawasan-kawasan tanah suci boleh tapuwe. Hak tapuwe tu anggap besar boleh masuk 2 tangan gitu. Muka tu tudung tapuwe mak letak. Tengok itu banyak buat gitu kan. Buat gitu ke? Buat kali lagi mana dia hang wuduk. Dah lepas tu nak sapu boleh tak? Boleh tak masalah. Dah lepas tayamum nak mandi pergi tanggal debu, tak ada masalah. Dia derah sangat. Betul tayamum tangan nampak payah. Benda yang begitu mudah. Sebab tu ad-dinu yusrun. Islam ni agama mudah sebenarnya. Benda tak boleh nak buat, perangang sama. Tak boleh nak semayang berdiri, main duduk. Tak boleh main duduk, main terletang. Tak boleh terletang, buat gerak kelopak mata. Ada masalah. Tak ada piti nak bayar zakat, tak payah bayar. Tak ada piti nak pergi haji, tak payah pergi. Ada piti dah nak pergi haji tapi ada perang pula, tak boleh pergi. Tak haji pun. Semayang mudah sangat, 5 minit. Kerja 8 jam.
Nah, memang mudah sungguh lah. Takbir, akad tangan saja. Bukan kena sakut seming 25 kilo. Dia nak akad. Faham tak? Akad tangan kosong takkan dah boleh kau. Yang membatalkan tayamum, segala yang batalkan wudu. Sentuh isteri, batal wudu. Ketuk, kecing, berak, batal wudu belaka. Keluar sesuatu daripada dua kemaluan, batal wudu belaka. Tidur yang punggung tak setak di bumi, batal wudu. Kemudian tambah lagi sebab batal tayamum, ada air, melihat air sebelum solat, kecuali kerana sakit. Jadi kalau kita tayamum kerana sakit, ada air pun tidak batal tayamum. Yang batal tayamum sebab ada air ni, kita tayamum sebab kemarau, tak ada air. Siapa di tempat padang pasir tak ada air, nak semayang tayamum, nak mandi junub tayamum. Tak. Bila kita tayamum, lepas tayamum dak dang nak semayang, turun hujan. Nah, batal tayamum. Sebab kena wuduk semula. Nampak lagi? Pasal turun hujan ni. Tak siapa air duduk pada satu tempat, duduk. Air bocor, paip air. Tengah jalan ni jirit di lori tak boleh kira. Tak siapa kampung kita. Tak ada air kampung kita, tak ada telaga, tak ada apa, agak paip air. Tak masuk air, nak tubik kampung orang jauh. Tak wajib buat tubik jauh gitu. Tayamum. Lepas tayamum, tubik dah air. Orang baik siap tau. Batal tayamum. Nak semayang juga dengan tayamum tu tak sah. Faham tak? Tapi kalau kita takbir dah, Allahu Akbar, tubik air, dah batal tayamum. Pasal masuk dalam semayang dah. Allahu Akbar, bau turun hujan. Tak batal tayamum. Pasal apa? Masuk dalam semayang dah. Nampak? Dah masuk dalam semayang, dah batal. Jenis kapung, ada tak kapung ataupun tempat tu dia tak pakai paip air, dia pakai tunggu lori. Itu pergi di Johor. Pelda Tai Andok kat Kulai. Siapa duduk situ? Mawi. Kaki Mawi tahu lalu. Baik. Kapung Mawi tu nak kenal. Jadi situ tunggu lori mari. Rumah ada paip, air ada. Sekarang ada dah. Tapi dululah cerita lama ni. Masa bawah merah. Jadi kita tengok di bilik air dia bubuh ni beseng dengan beledi dengan tong, macam-macam jenis tong. Banyakkan tong tu biru dia tu, tong. Ada isi air. Pelda. Pelda. Tak menangnya. Baik. Jadi tanya dia kata sini lori maraton 2 hari sekali. Betul orang Johor. Betul tak? Betul. Sepupu Mawi tu. Jadi bila lori mari baru ada air. Kalau ada bekal tu ada. Kalau bekal tu habis dah, bekal tu buat basuh pinggang, buat macam-macam lah. Jadi kalau nak ngujung hari kedua dia habis air. Jadi kalau tak mau tunggu lori, kena pergi di kilang sawit. Nampak? Kilang sawit tu dia ada sepak satu kolah tu, air dia ngecik kat luar. Dia keluar air kat luar. Air tu air lebih lah. Dia nepoh kat luar. Duk mandi air tu lah. Dengan anak dara kembar gantung apa mandi luar tu lah ke. Ramai boleh mandi dalam 5-60 orang. Jadi nak pergi ke tempat tu kena jalan kaki lalu kat rumah orang tu, bawa burigi, bawa sabung, bawa tuala, jeng kering muka. Tapi orang ni biasa dah. Jadi mari lori tayamum dah. Lori air pun siapa? Jeng lori siapa? Batal tayamum. Nampak lagi? Nak cerita kat tu. Ambil tayamum dah. Pasal apa tak ada air? Lori tak orang mari. Lepas tayamum dak nak takbir, berhenti lori air. Kita baru nak takbir, anak kita lori siapa dah. Kita pun tak boleh masuk semayang. Semayang kau tak sah. Pasal apa? Air siapa dah kena tunggu sejak ambil air baru boleh ambil wuduk. Nampak? Kalau takbir dah tak ada masalah. Bila dikira masuk dalam semayang? Apabila kita sebut huruf ra pada lafaz akbar. Tak siapa lagi huruf ra tak masuk lagi dalam semayang. Ingatlah tu. Masuk dalam semayang dengan huruf ra, keluar dengan huruf mim. Ulang balik biar faham. Allahu Akbar. Ada ra tu. Kalau baru tak ada bar lagi, tak masuk lagi dalam semayang. Nampak? Jadi Allahu Akbar tu hujang. Bar baru bunyi. Tak boleh.
Sebab apa? Turun hujan dulu baru masuk dalam semayang. Bab masuk dalam semayang kena selesai takbir. Takbir ni kena kata Allahu Akbar. Ngujung sekali huruf ra. Faham lagi? Jadi gitulah dalam bab-bab lain gitu juga. Kalau kita tak masuk lagi dalam semayang, umpamanya tak sebut bar lagi, Allah nak semayang kali, Allahu Akbar, baru ti channel dulu jadi tak haram. Faham lagi? Tapi Allahu Akbar maka ti channel dulu haram. Pasal apa? Masuk dalam semayang haram keluar. Pasal apa? Semayang fardu. Semayang sunat makruh keluar. Keluar dengan huruf mana? Keluar dengan huruf mim. Mim mana? Assalamualaikum. Tapi assalamualaikum baru kah baru. Mim tak ada lagi. Assalamualaikum. Ku baru. Ku. Mim tak kata lagi. Kalau batal semayang kena qada balik. Nampak? Dia panggil masih di dalam semayang. Keluar dengan huruf mim. Bila sebut huruf mim walaupun ketuk tak batal. Assalamualaikum bro. Tak atas semayang. Pasal apa? Bro tu ketuk lepas mim. Jangan sebelum Assalamualaikum. Faham? Puk dulu baru kum. Kena qada semula. Takut tak faham ni keluar pada semayang. Tak kata warahmatullah lagi, bangun dah nak pergi kecing, tak ada masalah. Bangun dah nak pergi dapur, tak ada masalah. Yang ketiga murtad, berpaling daripada agama Islam. Wal iyazabillah. Murtad, masuk Kristian, batal tayamum. Ini masuk Kristian, masuk apa? Orang Melayu bodoh. Nak menunjukkan benarnya Islam ni, orang-orang bodoh tak ambuh. Tu benda benar. Orang hak bodoh-bodoh dia tak ambuh ke Islam. Dia pergi masuk agama lain. Mana agama Islam tu benar. Dalil lagi orang-orang kafir yang berpendidikan tinggi masuk Islam. Doktor, engineer, arkitek, artis. Hak mananya hak kelas-kelas. Hak cayang tak? Hak kelas-kelas. Padri besar-besar. Padahal dia papak padri lah masuk Islam. Menunjukkan Islam tu benar. Ulama ustaz dah masuk Islam. Adapun tayamum, jadi jagalah jangan murtad. Sebab tu banyakkan kita ni mengucap kalimah syahadah siang dan malam. Kalau boleh bangun tidur asyhadu an la ilaha illallah. Kalau boleh lepas pada semayang assalamualaikum warahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah. Ataupun lepas pada doa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi kata jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyakkanlah, perbaharuikanlah sentiasa iman kamu. Barukan iman, takut-takut ada buat barang salah. Maka perbanyakkan dua kalimah syahadah. Adapun tayamum hanya dapat digunakan untuk satu solat fardu saja walaupun belum batal, dan boleh digunakan beberapa kali solat sunat. Bila kita sudah tayamum boleh semayang satu fardu saja. Sunat tak apa banyak mana pun. Sekarang masuk waktu isyak batal tayamum. Kena tayamum semula. Faham tak boleh nak satu tayamum nak semayang solat isyak, maghrib dengan isyak dua-dua tak boleh. Dia tak macam air. Air lain kalau kita ambil wuduk, satu sekali wuduk setahun tak apa kalau tak batal. Kalau tak batal. Tayamum tak boleh. Sekali solat fardu dia boleh se. Tayamum ni guna dah semayang zuhur ni. Nak semayang asar tak boleh. Tapi kalau nak semayang sunat tak apa banyak mana pun. Umpamanya dia tayamum tu untuk semayang isyak. Dia semayang isyak. Lepas tu dia guna untuk semayang sunat. Tarawih bahan 20 rakaat, witir pula 3 rakaat, tahajud pula qiyamul lail pula 20 rakaat. Hajat pula 2 rakaat. Banyak tak ada masalah tu. Jamak 2 kali mengikut pendapat yang muktamad. Hal-hal yang dikerjakan sebelum solat, wallahu a'lam. Tiba-tiba tu tengok soalan dia. Soalan yang pertama, jika kita masuk dalam masjid ketika azan dilaungkan, adakah kita boleh melakukan solat sunat?
Soalan yang pertama. Baik, masuklah masjid. Biasa ni hari Jumaat dah. Ataupun maknanya hari lain lah, tak kira lah. Masuk tu orang tengah bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita boleh tak sembahyang sunat? Contohnya sunat tahiyat masjid. Jawabnya boleh. Kerana kepahaman kita setengah orang Melayu dia kata tak boleh. Hak tu salah. Dia kata kena tunggu dulu. Habis bang baru boleh. Jawabnya dua-dua boleh. Nak semayang selalu masa tengah bang boleh. Nak tunggu bang pun boleh juga. Nak tunggu habis bang. Habis bang kita jawab doa, jawab bang, doa bang, baru semayang sunat. Faham tak? Hak mana paling afdal? Kata setengah ulama paling afdal tunggu orang bang dulu. Jawab bang, habis bang doa bang tu, baru start solat sunat. Itu paling afdal. Tapi kalau kita tak mau tunggu, kita masuk orang tengah bang, hari Jumaat ke hari lain, orang tengah bang, kita start semayang selalu boleh. Jangan kata pelik. Sebab kita kalau orang tengah bang, kita pergi semayang, orang tengok, mana ni tak tunggu. Padahal boleh. Kita salah faham. Kita yang tunggu tu pun bukan kita belajar sangat sunat tunggu. Pasal kita tengok orang tunggu. Bukan ada dalil pun. Mana ni baru kita tahu setengah kita lah mungkin. Mungkin dia tunggu tu bukan dia mengaji fiqh. Dia tengok orang ngajar, dia tunggu tu, dia tengok orang tunggu. Tengok orang ramai masuk, buh tangan gini tak? Buat gitu tak? Mujur kata tak tangan gini. Tidak nyanyi. Dia pakai tiru. Maknanya mu nak semayang selalu boleh. Tapi mu nak tunggu baru nak semayang boleh juga. Tapi kalau kita semayang selalu, kita boleh jawab doa azan selepas semayang sunat. Ini pendapat ulama fiqh. Faham? Sesar masalah. Saya cemburu tunang saya melayan seorang laki-laki kerana laki-laki ni suka bergurau pelik-pelik dengan tunang saya, dan tunang saya suka layan gurauan laki-laki itu. Jadi macam mana Ustaz, boleh tak kawan saya berbuat demikian? Baik, dia tunang, lepas tu tunang dia ni ada kawan lain pula. Ada seorang laki-laki tu bagi buat gurau dengan tunang dia. Gurau pelik-pelik tu gurau ni buat kau contoh. Kita dah tahu gurau pelik-pelik. Buat muka pelik-pelik ke gua ni, jadi banyak bahasa. Jadi ada gurau hak benda ni yang diharukan pada syarak. Tak? Umpamanya dia gurau tu ada orang ramai, ada mahram, tak ada mahram dia pasal lain pula hukum. Tak? Baik. Hak tu tak apalah, kita nak khabar tunang ni bukan milik kita. Tunang bukan milik. Dia kena jawab nikah lah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Pasal ramai orang duk salah faham bila tunang dia wajib taat perintah. Dia kira tunang tengok puang dia tu ikut dia nak suruh. Banyak ni berlaku ni dalam masyarakat Melayu. Dia tunang dah. Tunang dia kena basuh baju dia, wagi baju. Wagi baju bodoh. Mana awak tina pula bodoh pergi basuh. Apa yang bagi gitu semua? Dia tu biarlah tak kasih ke tunang dak. Orang dak buat perkara lagi tu. Islam tak ajar lagu tu. Dia duduk bawah kereta hamak ayah dia. Apa nak suruh dia basuh baju kita? Apa dia kena taat kita? Tak ada kena-mengena dengan kita. Kita hanya separuh keinginan kita menanjakan kuat kita ke keinginan nak jadikan isteri. Bukan isteri kita lagi. Kalau orang masuk nikah sah tunang kita, nikah orang lain. Sah ya faham tak? Ni bila dia kata tunang ikut yang suruh. Dia suruh tunang dia pergi beli barang kata di rumah. Suruh mesej, suruh pergi beli pulut lepa, suruh nak makan ni, nak makan ni, atau rumah nyanyi ke tunang dia tu. Atau juga orang cakap bodoh-bodoh ke diri dia tidak air, kalau tak pergi tak air tak gaka. Gaka ni bukan laki mung. Faham tak? Jadi kita ni berdoa-doa lalu. Jadi ni ikut barat. Passion barat. Passion orang Hindu bila tunang jadi macam laki dah. Taat perintah kena basuh baju kenapa? Passion Hindu ni. Tak ada kena-mengena pun. Tunang kita tu nak nikah dengan siapa-siapa boleh sahaja. Sebab apa? Tunang baru. Bukan maknanya bini kita. Bini kita dia wajib baru kena taat. Baik. Kemudian kita nak kawal dia lah. Kawan kita nasihat je lah. Supaya dia ni maknanya jaga pergaulan dan sebagainya. Kita nak buat lebih macam isteri kita tak boleh. Kena gitu. Tunang ni jenis berahi gurang orang lain. Dengan tunang tak gurang mana? Pasal tunang ni gurau barang tak pelik.
Dah ni gurau barang pelik berahi. Soalan seterusnya. Jadi dia terkawan dia gurau dengar ni, gurau tak ada kena-mengena dengan awak. Dia bukan bini awak, dia nak gurau dengan siapa-siapa tu hal lain tu, hukum syarak lain pula, tapi ada kaitan dengan awak, tak ada kaitan apa-apa. Sebab tu kalau tunang lama-lama. Tunang ni bukan isteri kita, tanda kita nak sungguh. Tinggi kabur ke dia. Kita sakit, kurang upaya, kita semayang duduk, rokok dan sujud. Soalannya, adakah wajib kita benda ni? Kha, waw, kha, dal, ra. Benda khadar. Khadar, qada kot ni. Kha, da, ra. Khadar. Qada lah, qaf, ba, alif, hamzah, qada. Adakah wajib qada semula semayang lepas itu? Baik. Dia ni tak gerak, bila tak gerak semayang nak rokok sujud pun belang duduk. Tak boleh nak bangun. Sakit sangat semayang duduk. Rokok tunduk gini ke. Sujud, kalau boleh sujud wajib sujud, tak boleh sujud tunduk banyak sikit. Memang sakit lah. Tak wajib qada dah. Sah dah semayang tu. Tak ada masalah. Soalan seterusnya. Inilah korbanku, satu bahagian dari 7 bahagian. Adakah itu dikira nazar? Daging korban boleh tak kita makan sikit atau bagi pada semua orang? Baik. Dia kata inilah korbanku, satu bahagian daripada seekor lembu. Ini bukan nazar. Ini adalah lapah bagi niat korban. Nampak? Kan bila kita lembu dah kita beli dah. Kita beli dah pakat tu juga beli seekor lembu. Lepas tu kita niat nanti inilah korbanku, satu bahagian daripada seekor lembu. Tu niat korban. Yang jadi nazar, jadi korban ni, aku nazar lembu ini ku jadikan korban pada tahun ini. Atau jadi korban. Atau aku wajibkan atas diriku sembelih lembu ini pada tahun ini. Jadi wajib sembelih. Orang kata nak buat benda dah, lembu ini mau nak jadikan apa dah ni? Aku nak jadikan sebagai binatang korban pada tahun ini. Tu jadi korban. Tapi kalau aku inilah satu bahagian daripada seekor lembu korban, itu sebenarnya lapah bagi niat. Lapah bagi niat saja. Tak jadi nazar. Daging korban seekor lembu dibagi 7. Ada orang cabut beri jadi 8 untuk barang-barang, untuk orang-orang kerja. Sah tak cara itu? Atau kena minta halal daripada orang yang korban? Perbuatan ini haram pada syarak. Bila kita ambil daripada 7 tu, kita buat sebahagian pula untuk orang yang tukang nyembelih, tukang apa, hukumnya haram. Tak boleh. Berilah orang yang tukang lapah tu, beri upah dia, upah duit. Upah duit. Kutip pula 5 riyal seorang, 10 atau 10 riyal seorang, upah 2 orang ni. Mari kerja. Seorang tukang nyembelih, seorang tukang lapah. Kutip pula 10 riyal seorang. Buat apa pula? Ni nak ngupah kawan mari kerja ni, kita tak pandai tengok saja. Patutnya kita tuang korban, kita tukang nyembelih, kita tukang lapah. Pergi panggil orang pula tak ada kena-mengena kita, mari suruh buat upah. Dalil upah tu Sayyidina Ali kata nahnu nu'ti min indina. Kami upah tukang korban, tukang sembelih, harta kami suku, bukan daging korban. Tu dalil dia. Dia dah kalau boleh 10 orang 70 riyal. 2 orang buat kerja 35 riyal seorang. Padahal kalau tukang yang boleh kata dah adang 35 riyal, lepuk kepala lembu tak kepala. Dah adang 35 riyal banyak dah tu bang. Kejap yang gok dah 5 minit siap 35 riyal. Mahal pada menteri besar gaji. Ada orang korban kalau buat minta halal pun tak boleh kok. Tak sah juga. Melainkan kita beri kepada orang tukang nyembelih dan tukang lapah qada yang kita beri kepada orang-orang miskin hak lain. Baru sah. Pasal apa beri ke dia? Pasal dia ada sini beri attack. Pasal apa beri dia? Pasal dia mari buat kerja. Haram. Pasal apa beri ke dia? Pasal dia ada attack, beri attack ke dia. Hukumnya harus. Pasal apa beri ke tukang lapah? Pasal kalau dia mari tolong lapah, hukumnya haram. Pasal apa beri ke tukang lapah? Dia mari sini. Biar beri ke dia sepuku. Hukumnya harus. Nampak Ada orang korban 3 bahagian atas 1 ekor lembu. Buat kenduri di rumah, daging tak dibahagi, boleh tak? Jawabnya tak sah korban. Kerana korban ini dikira sah, sekurang-kurangnya sebahagian daging mentah diberi pada orang fakir atau miskin. Kalau tak ada sikit siapa pada orang miskin dalam keadaan mentah, tak sah korban dia. Tolong jelaskan cara-cara yang betul amalan korban, insya-Allah lah. Pasal dekat dah. Dekat nak korban ni kita baca bab korban. Surah dan ayat keberapa yang menerangkan tentang orang yang melakukan muamalat riba akan bangkit di padang mahsyar dalam keadaan mabuk, dirasuk hantu syaitan. Surah mana? Tak Imam?
Surah cerita tentang orang riba ni, orang yang tukang makan riba, dia pinjam ke orang bahang 100 ya bunga. Dia pinjam ke orang 100,000 bahang 15,000 bunga. Tukang makan riba. Surah Al-Baqarah. Cuba baca sikit tak Imam. Allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul allazi ya'kulur riba la yakumuna illa kama yakumul allazi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, orang yang memakan riba masih hidup dunia, dia jadi toke yang tukang bahang riba. Dia yang pinjaman tukang bahang bunga. Dia yang jadi alum, dia yang tukang jadi cetinya. Hari akhirat lagi dia tidak akan bangkit di padang mahsyar macam orang lain, tapi dia bangkit macam orang gila, mabuk, kena rasuk di hati syaitan. Nah, kalau tak silap ayat 274 atau 275, cek baliklah. Tak silap ayat 274. Hadis atau cakap orang tentang disuruh kerak bulu kemaluan yang panjang bagi mengurangkan nafsu syahwat. Kan dikatakan syaitan bergantung padanya. Hadis Nabi SAW, bukan cakap orang. Kesan ubat luka adakah dikira juzuk yang menghalang air wuduk dari sampai ke kulit? Dia tak kira obat ataupun alat makeup atau seumpamanya. Kalau dia jenis liling, jenis melekit yang air tak boleh kena kulit, maka hukumnya dialah menjadi manik penghalang daripada sahnya wuduk. Tapi kalau obat yang jenis kita ubuh, dia berarti jenis air. Air macam air, jenis air kita sapu duduk tak luka atas kulit, kita masuk air wuduk, dia kena gak di kulit, itu tak ada masalah. Kalau obat jenis minyak, tepek-tepek minyak, kita pun ambil air sapu kat atas, tak kena pun, mereka kena tanggal obat minyak dulu, tu baru tak rata air ke kulit. Air mani adalah bukan najis dan air mazi adalah najis, dan jika terkena kain tak boleh buat semayang. Bukankah air mani yang keluar itu bercampur dengan air mazi? Minta penjelasan. Jawabnya, air mazi tak bercampur dengan air mani. Sebab air mani dia lalu dekat saluran terowong hok ada lalu air mazi dah tadi. Dia keluar air mazi dulu, lalu kot terowong. Air mazi keluar dulu, pendahuluan muqaddimatus syahwah. Bila lalu kot tu, dia kata kemungkinan di tepi-tepi kerek tu nampak dalam lubang zakar tu ada air lagi, air mazi hok lekat situ tak. Lepas tu lalu mani pula, dah apa dak najis. Mani ni ulama buat kajian, dia lalu kot mazi dak lekat. Nampak? Dia tak lekat. Jadi dia tak lekat. Macam kita sentuh anjing hak kering. Anjing lalu kat kaki kita, siah lalu kena berok lah. Tapi dia kering terkering. Tak anjing. Pasal tak lekat. Lekat barulah jadi kita ni mutan najis. Dia tak lekat. Soalan seterusnya. 10 minit lagi. Air wadi, air wazi, air wadi, air mazi, air mani sah tak kalau kena kain kita buat semayang? Jawabnya, kalau air mani tak apa buat semayang. Yang tak sah kena najis. Segala yang keluar daripada kemaluan depan, kemaluan belakang, kubur dan dubur, laki-laki perempuan, semua najis belaka kalau keluar kot kemaluan. Melainkan air mani tak najis. Air mani tak najis. Air lain, air kecil mak keluar, laki puang najis. Air wadi najis. Air mazi najis. Najis belaka. Air mani saja tidak najis. Jadi air mani kalau kena di kain semayang, sunat kita basuh. Air lain pada tu wajib kita kena basuh. Pasal apa wajib basuh? Pasal dia menyebabkan tak sah semayang. Ni walaupun sebabnya sah lagi semayang, tak sebab tak sah, tapi oleh kerana dia tu benda yang mustakzarah, benda yang orang tengok tak apa suka, tak apa comel. Dia leceh, tengok pandang keting kain tu imam air mani. Jadi leceh. Walaupun tak najis. Ni power dengan tak imam. Apa hukum kalau sambuk hari jadi? Sambuk hari jadi. Jadi gini, dalam Islam itu asalnya jalan zaman Nabi SAW, zaman para sahabat, zaman salafus salih, tidak ada upacara sambuk hari jadi, sambuk hari lahir. Dia termasuk dalam kata ulama bid'atun jaizatun. Ini disebut oleh beberapa orang ulama mutaakhirin. Ulama kitab-kitab lama tak ada bab hari jadi, birthday ni. Hari lahir ni. Kitab-kitab barulah, fatwa-fatwa ulama tu baru. Di antaranya kitab Yas'alunaka Fiddin, Dr. Ahmad Syarbasi rahimahullahu taala, seorang ulama besar di Universiti Al-Azhar. Kalau kita lupa juzuk berapa. Dijawab dalam kitab Yas'alunaka Fiddin, hukumnya bid'atun jaizatun.
bid'ah yang harus. Pada apa bid'ah? Pasal la salahu misalun fi zamanin nabi. Tidak ada contoh dibuat zaman nabi, sudah tentu bid'ah. Pasal apa? Jaizatun harus pula, kerana tidak ada ayat atau nah atau hadis yang melarang. Nah, tetapi biarlah dengan cara yang tidak bercanggah dengan Islam. Faham tak? Jadi tak ada benda. Bila sambut hari lahir, buat solat hajat, sujud syukur, nampak umpamanya. Buat doa selamat. Baik tak ada masalah. Bila buat benda lagu tu boleh pahala sunat pula. Bukan atas hari jadi boleh pahala sunat, atas perkara kebajikan tu. Yang jadi ngaruknya tiup lilin. Tiup lilin haram. Kan ini adat yang mesti dan tidak ada agama lain yang buat melainkan agama Kristian. Kristian saja yang buat mula. Jadi kita ikut man tashabbaha biqaumin fa innahu minhu. Barang siapa ikut satu adat yang lazim untuk satu kaum aja, maka dia termasuk kaum tu. Jangan. Tengah ulama kata boleh buat kek tapi tak boleh ubur lilin dan tak boleh nyanyi. Baik selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim 10 kali. Allah pun ampun dosa kita 100 kali. Sebab Nabi kata man salla alayya maratan wahidah sallallahu alaihi asyara kama qala. Siapa selawat aku sekali, Allah ampun dosanya 10 kali. Dah 10 kali selawat masih hari jadi 100 keampunan dapat daripada Allah. Ni siap nyanyi ada. Orang putih tak apa, dia orang putih dia kena dia sama jadi pasal dia orang putih. Bahasa tu orang putih tak akan je Melayu. Tak sabar. Dia akan gaya belekat. Pasal apa? Pasal dia orang putih. Dan kita makan kena kagak belaka. Kita hak bukan hak kita tak kena. Tak kena lalu. Anak 3 tahun 3 batang lilin. Dah toki nak buat agak toki 75 batang. Baru separuh bang tanah toki. Dah tak akan nambuh dah lah. Tak yang nyanyi apa menyanyi happy birthday to you. Menyanyi benda gitu. Selawat dah lah. Doa selamat baik kok. Kita sini terlampau bangga ngak. Bukan tak boleh ikut orang putih, boleh ikut benda hak molek. Ikut dia punya kecanggihan teknologi dia. Tu kita ikut. Alat-alat hak dia reka. Benda-benda kemajuan enjin kereta apa semua dia buat. Tu kita ikut. Komputer apa semua tak apa tu. Adapun ada yang bukan untuk dia saja. Hak semua orang kosi. Macam pakai seluar. Pakai seluar ni bukan orang putih aja. Bahasa lain kan luar kok. Jadi tak orang tak panggil ikut orang putih. Dia gitu. Islam ni bukan halang belaka. Ada adat tertentu saja. Benda lain boleh ikut, tak ada masalah. Apakah hukum kalau bangun semasa lagu negaraku? Jawabnya harus jika kita lengah duduk. Tak sunat lah, tak sunat. Yang sunat bangunnya kerana menghormati apa benda ni? Rasulullah, menghormati ulama, menghormati Quran. Datangnya tok guru, datangnya hafiz. Walaupun kecil hafiz tu umur 5 tahun, sunat bangun ulama kata. Kerana lagu tak sunat bangunlah. Dia nak bangun juga tak ada salah. Kemudian soalan seterusnya, apa hukumnya perempuan memakai celak tebal seperti gotik? Ni set gotik tanya ni. Bolehlah ustaz jelaskan hukum mereka yang terikut dengan gaya hidup fashion gotik ini? Serban apakah yang selalu Nabi pakai? Warna apa? Hijau ada ke tak? Soalan pertama dia kata orang puan pakai celak gotik. Benda gotik. Tak iman. Tak kena pun. Dia sekarang ini ada satu trend lah. Dia banyak sangat trend masyarakat barat ni. Dekat Europe, dekat Amerika dia ada satu trend. Dia panggil kaum gotik. Dia banyak black-black ni, pang ada. Ada skinhead. Tak? Ada grung, ada gotik. Gotik ni jenis pakai celuk tebal-tebal. Rambut dia tak celuk macam orang lain, warna perang, warna black-black. Warna merah. Rambut. Merah darah ikan rambut. Rambut pula warna hijau. Rambut biru, lelek dera terus rambut. Pelik-pelik rambut. Kadang dia pakai atas ni putih, kadang dia bahan hitam atas ni. Kadang bawah ni dia buat tebal hitam. Jadi tengok takut orang puang. Tak? Pakai skirt lah, resekat, pakai pukak pula ni. Warna pelik-pelik
Ni asal daripada barat belaka yang haram kita tiru. Tapi kalau kita tak pakai gitu, tidak akan macam pakaian dia tu hak lucuh gitu tu. Kita tak pakai pakaian dia hak jarang gitu. Kita isteri kita ni hanya make up saja. Dia buat style gotik sikit. Dia buat mana kalau celok tebal celok. Nah, kalau bicu gelap warna bicu. Jepun popular ni gotik. Tapi tak buat untuk orang ramai. Untuk suami tak ada masalah tu. Kena ditiru make up saja. Pasal suami dia kalau tengok nipi-nipi tak jadi apa. Tu bila memang baru tu bila. Jadi dia nak gitu tu bila gotik. Dia nak bini dia pakai make up tebal. Dia kata buat gini boleh ayang. Dia tak tahu tu gotik dia minat gini. Bini dia pun buat tebal. Buat tebal tak tebal ni ada tebal tu boh. Dah masalah. Dah bini dia. Tapi nak keluar kalau ramai macam di Kuala Lumpur, macam kat JB, kan Singapura, keluar tengah raya, jalan raya dengan pakaian gitu, dengan payung pelik-pelik, dengan rambut cokai angin. Macam ke anak ayam jatuh lalokang kepala. Jadi nyanyi nak tengok hukumnya haram lagu tu. Soalan seterusnya, Nabi pakai serban tak? Warna apa Nabi pakai serban? Baik, banyak sangat riwayat. Di antaranya Nabi pakai serban putih waktu memang dah. Kemudian warna hitam, kemudian warna hijau. Dan ada satu riwayat Nabi pakai serban hitam. Pada hari Nabi Fathul Makkah. Nabi takluk balik kota Mekah, datang daripada Madinah, tawar balik negeri Mekah. Nabi duduk atas kuda. Katanya Sayyidina Umar, aku tengok Nabi pada ketika itu kepalanya memakai serban warna hitam. Kemudian pada hari lain ada Nabi pakai serban warna hijau. Warna biru tak ada lagi dalam riwayat setakat ni. Soalan yang terakhir pada malam ni. Cukup dah sejam. Dia cakap pendek-pendek dah. Lagi soalan ni banyak sangat ni. Dia ambil pendek panjang-panjang belaka. Reka-reka. Baik. Ni pendek. Saya nak tanya apa hukum membeli dan memakai pakaian bandel? Apakah pakaian bandel ini perlu dibasuh dengan menggunakan air tanah? Daripada JKK Bukit Bayung. Dia mari. Dia mari. Nak tamat baru tu be. Kita tak lambat sebut. Baik, dia tanya hukum membeli pakaian bandel. Pakaian bandel kena basuh dengan air tanah. Jawabnya kita terang dia cerita kisah bandel. Baju bandel ni baju terpakai ni asalnya ceritanya dikutip oleh persatuan-persatuan gereja. Persatuan-persatuan gereja dia buat doner kutipan untuk beri sumbangan kepada orang miskin. Biasanya dihantar kepada sebelah selatan Amerika asal cerita. Jadi gereja-gereja di Amerika dan Kanada dia orang buat kutipan kerana orang putih ni memang suka menderma. Derma baju tak ada hal. Pakai baju 5-6 kali derma, pakai baju dia keluar 3-4 kali derma. Derma. Jadi dia hantar ke selatan, dia hantar ke Venezuela, dia hantar ke Brazil, dia hantar ke sebelah selatan negara miskin. Belah Chile apa semua. Kemudian bila lama dah orang nampak benda ni boleh komersial. Jadi gereja pun komersial, dia orang songlak. Separuh tu atau untuk dijual, di derma, separuh lagi dia buat niaga. Faham lagi cerita dia? Jadi dia ada pula satu geng-geng dia yang ada kaki dia cari kaki buat keluar. Untuk dengan kontainer lah. Pasaran pertamanya bukan Malaysia dulu, sampai ke Filipina, sampai ke Thailand. Sebab tu bandar di Filipina dengan Thailand dulu. Baru Malaysia ni baru tahun 80-an bandar ni. Belum pada tu tak ada. Dulu 80-an ingat tu zaman kita sekolah gitu. Luar libah beli RM5 made in USA. Tapi baru-baru lah. Lebih mahal lah. Jadi itulah bisnes yang berkembang asalnya daripada untuk derma, kemudian dia jadi komersialkan, dijual. Sebab tu kaya-kaya, padri ni kaya-kaya gereja-gereja ni. Dia orang kutip sumbangan. Jadi itu tak masuk dia orang dapat tanah dan sebagainya. Ini cerita ni pakaian bandel saja.
Jadi biasanya datang bandel ini daripada Amerika, Kanada dan daripada Jepun. Jadi sebahagian daripada baju itu mungkin terkena najis mughallazah. Sebab orang putih basuh tak sah. Pasal dia kafir. Jadi kemungkinan ada baju bandel yang mughallazah. Kemungkinan tidak ada yang mughallazah. Yang tak kena. Jadi lagu mana hukum fiqh? Dalam hukum fiqh ni, selagi kita tidak ada dalil yang berat mengatakan berat sebelah kena najis mughallazah, maka kita tak wajib basuh dengan air tanah. Cuma jalan ihtiyatnya menurut fiqh, kita basuh dulu sekali dengan air mutlak. Faham tak? Masuk dalam washing machine, lepas tu dibilah sekali dengan air mutlak, supaya dapatlah sekurang-kurang di sisi fiqh syariat Islam kata sah untuk kita pakai, boleh masuk semayang dan sebagainya. Jadi sekurang-kurang nak pakai baju banda, nak beli baju banda, syarat yang pertama kita balik, kita basuh. Melainkan hak tokai banda kita basuh dah dengan bersih, memang kita percaya cakap dia, ada wajib basuh. Tak payah basuh lah. Jadi kalau kita rasa ragu, kita basuh dengan air tanah. Kalau kita ragu takut kena najis, tapi basuh dengan air tanah tu atas dasar sunat, ihtiyat nak ambil cermat. Dari segi waraknya kita tak pakai lah baju banda ni. Kita tak boleh kena kotor. Tapi fiqh mengatakan tidak wajib pun kita basuh dengan air tanah, kerana tidak ada qarinah, tidak ada tanda-tanda kena anjing. Walaupun mungkin bila anjing. Dalil orang mari pakaian daripada Syam, Nabi terima pakaian tu sumbangan. Walaupun pakaian tu kemungkinan kena najis mughallazah. Sebab Syam ni dia ada orang Arab Islam, ada Arab Kristian. Di Syam ada Majusi. Jadi Nabi tak tanya ni Majusi ke orang Islam. Nabi tak tanya. Dikira Nabi tengok bersih, boleh pakai. Begitulah kita dengan bandel. Itu syarat yang pertama. Yang kedua, jangan kena baca dulu tulisan yang ada di baju. Kerana kebanyakan baju-baju tu ditulis, orang putih ni dia sangat bangga dengan agama Kristian ni, walaupun dia tak pergi surau dia, tapi suka sangat dia suruh ke gereja dia. Banyak persatuan gereja kita tengok budak-budak pakai baju banda. Persatuan gereja, church tu gereja lah. Baptis tu maknanya pengkristianan. Jadi jagalah tulisan-tulisan seperti itu. Kalau rasa tak muskil, tak usah beli lah. Kalau kita faham dah memang ni, kita faham dah bukan hal gereja, bukan hal karut-karut, tak apa. Kalau dia tulis benda lain, nampak? Goodbye, don't follow me, nampak? I fed up to you now. Tu lain lah tu. Tu kita faham dah. Ni ada tulis persatuan gereja, bagi semayang jemaah. Connecticut Church, apa benda ni? Persatuan kan? Nampak? Persatuan gereja Connecticut, maknanya di Amerika punya, pakai awak semayang jemaah. Dah tahu kala? Sekolah kita tak apa kau kita. Tak ada erti ke benda. Jadi hukumnya haram kerana dia mengiklankan syiar Kristian, walaupun dia tak jadi murtad, tapi perbuatannya haram. Kadang-kadang dia tulis benda-benda haram seperti arak. Dia tak tahu. Kalau tulis ini adalah arak, memang dia tak beli. Tapi tulis situ Heineken, dia tak tahu Heineken tu diingat ke spare part kereta. Padahal bekas sebut. I beer. Tulis Johnny Walker, gambar tu gambar duduk jalan. Johnny Walker tu mana Johnny mabuk, minum mabuk. Dia ingat ke iklan goh. Tu masalah. Hak tu kena jaga sikit. Kerana banyak benda-benda haram hak duduk situ. Gambar-gambar orang puang belakang duduk tiang tu haram belaka pakai. Om dia pakai gambar-gambar gitu. Baik gambar-gambar lain hak tak haram. Gambar beruh jambang, ada apa gitu. Tu dah haram. Ni gambar apa duk beromel apa semua duduk atas belakang, komang sepanar terus tu. Insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi subuh. Macam mana cara niat qada solat yang sengaja ditinggalkan? Sama sajalah. Kalau kita tinggal zaman kita berhalara hari tu, sama ada kita sibuk tugas ke, main ke, tak tahu benda ke, jahil ke, niat macam sembahyang isyak, aku sembahyang fardu isyak qada kerana Allah Taala. Atau sahaja aku qada sembahyang fardu isyak kerana Allah Taala, sebut gitu. Aku sembahyang fardu isyak tambah qada, atau aku qada solat fardu isyak kerana Allah Ta'ala. Soalan yang terakhir malam ni, hal lain tak ada ni, insya-Allah minggu depan.
Apa hukumnya seorang wanita yang sudah bersuami membuat teknik rebonding? Bolehkah saya buat akikah tapi menggunakan duit anak saya? Ada dah ni. Ada dah. Jadi kita baca sir lagi. Apakah hukum wanita muslim bekerja dengan orang kafir? Tengok keadaan. Kalau keadaan itu bercampur gaul dengan orang kafir, dengan tokai kafir, hukumnya adalah haram. Tapi kalau tokai besar itulah kafir. Nah, kemudian syarikat ni hak orang kafir tapi ada kerjanya orang Islam belaka, maka dia haruskan pada syarak jika tidak ada perkara-perkara yang haram di situ. Nah, tapi kalau macam kerja kedai gitu, tokai kafir, mana awet-awet Melayu pergi kerja dengan dia, haram berdosa besar. Nah, ayah dia jadi fasik. Pasal apa? Kafir bergelumang dengan anak kita sama. Dia tokai kafir laknatullah. Nah, calon ahli neraka kekal dulu kini selamanya. Nah, dak sunat pula. Musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang beriman. Kita pergi serah amanah Allah yang paling mahal harganya, anak dara kita duduk bawah mana retah dia, maka kita telah pecah amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jawabnya haram. Kalau syarikat kafir, dia buat komunis sini, dia dinung tu, dia campur gaul tokai kafir dengan anak kita. Nah, maka tengok kalau tidak ada perkara yang haram, maka harus bekerja dengan tujuan untuk mencari pendapatan, mematuhi peraturan syarak, tutup aurat dan seumpamanya. Wallahu Subhanahu Wa Taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi